صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل.
أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, pagi ini dah kita sudah masuk minggu-minggu akhir Muharram tahun 1443 Hijriah. Dan tidak lama lagi, sehari 2 lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan menyambut hari kemerdekaan kita, alhamdulillah. Tajuk yang kita nak ancam muda, yang kita nak bincang pagi ini, tuan-tuan dan puan, anak muda dan roh kemerdekaan. Anak muda dalam roh, anak muda dengan roh kemerdekaan. Roh kemerdekaan dikaitkan dengan anak muda macam mana. Jadi insya-Allah kita ada yang membicarakannya, tuan-tuan dan puan, sudah berminggu-minggu. 2 orangnya yang mewakili pembincang-pembincang kepada program yang banyak melibatkan anak muda kita. Yang pertama ialah Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hassan Adli bersama dengan kita, dan seorang lagi yang tuan-tuan dan puan yang sudah lama bersama dengan kita sejak tahun lepas lagi, yang berbahagia Ustazah Muda Syaurah Ishaq, tuan-tuan dan puan, yang akan bersama dengan kita membincangkan tajuk anak muda dan roh kemerdekaan. Anak muda dan roh kemerdekaan. Maknanya anak muda dalam konteks menyambut kemerdekaan ini. Macam mana anak muda, insya-Allah. Jadi sebelum tu, para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi, dan saya harap tuan-tuan sihat, dan saya pun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita ni, dapatlah kita memanjangkan khidmat dakwah kita untuk membangkitkan semangat keislaman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kami di yayasan ini menyajikan program setiap hari jam 7 pagi dan malam pukul 9.15 malam. Malam ni saudara para penonton ya, Ustazah Nazirah Abu Bakar akan menyambung dalam tajuk besarnya ialah fiqh khas untuk wanita. Dan pagi ini kita ada 2 orang macam saya sebutkan tadi untuk membincangkan roh kemerdekaan di kalangan anak remaja, di kalangan anak muda kita. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan dalam besok tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah senarai program mingguan. Tuan-tuan dapatkan senarai program mingguan anjuran Sabha ini setiap minggu. Setiap minggu kita keluarkan senarai baru. Kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan Selasa, tapi pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, 5 hari dalam seminggu, kita bersiaran pada pagi pukul 7 dan malam pukul 9.15. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, atas permintaan ramai, terutamanya teman-teman, isteri-isteri dan suami-suami, ibu ayah, minta saya buka akaun TikTok, TikTok account. Saya pun dah buka, tuan-tuan dan puan, dah hampir sebulan dah, 3 minggu dah. Alhamdulillah. Satu hari saya menyajikan 4 kali, tuan-tuan. 4 kali, 4 kali. Sebab TikTok ni tak panjang, ada seminit, ada 2 minit dan sebagainya. Kalau yang live tu, maksimumnya 10 minit begitulah, tuan-tuan dan puan. So, pagi ni pukul 9 nanti, tuan-tuan. Pukul 9 pagi, tiap pagi 4 kali. 4 slot saya bagi, tuan-tuan, dalam TikTok. Pukul 9 nanti, insyaAllah, kita nak bercerita mengenai, tuan-tuan dan puan, mengenai tentang keperluan, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak membentuk diri kita, tuan-tuan dan puan, menjadikan insan-insan yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu kita nak cerita tentang mahkota cinta. Pagi ini mahkota cinta. Pukul 9, tuan-tuan. Pukul 9 TikTok. Tuan-tuan pergi kepada TikTok, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, pukul 9 pagi ini, tuan-tuan dan puan, setiap pagi pukul 9, kita cerita tentang mahkota cinta. Lepas tu pukul 10.30. Pukul 10.30 pagi ini juga, tuan-tuan, di-downloadkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, program yang sudah dirakam bersiri namanya program itu ialah amalan kenet pahala melangit. Amalan kenet pahala melangit itu dalam 1 minit setengah ke 2 minit, 1 minit setengah ke 2 minit. Itu sudah dirakam beberapa siri, insya-Allah. Kemudian pada pukul 5.30 petang, tuan-tuan, 5.30 petang live lagi. 5.30 petang live, kita cerita tentang bagaimana menangani berbagai masalah kehidupan. Saya ada tips yang saya berikan, apa masalah yang dihadapi dari peringkat diri, peringkat keluarga, saya berikan tips. Dan kita sedang membincangkan tentang masalah ketagihan gadget. Saya telah memberikan, tuan-tuan dan puan, apa dia sifat-sifat negatif, perkara-perkara negatif yang timbul daripada terlalu gadget, too much gadgeting, gadget kita ni, hingga menimbulkan masalah. Dan saya akan di hujungnya nanti, tuan-tuan, beberapa siri akan memberikan cara-cara kita nak keluar daripada masalah atau mengurangkan masalah itu. Masalah ketagihan gadget. Kemudian tu, tuan-tuan, yang akhirnya pada pukul 10.30 malam, kita downloadkan lagi, tuan-tuan, insya-Allah program yang bertajuk beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasinya. Beberapa kesilapan mendidik anak, cara-cara mengatasi ini pun video yang durasinya dalam 1,5 minit ke 2 minit. 1,5 minit ke 2 minit. Jadi tuan-tuan, satu hari TikTok saya 4 program, 4 slot satu hari. Pukul 9 pagi, lepas tu pukul 10.30 pagi, lepas tu pukul 5.30 petang, dan satu lagi pukul 10.30 malam, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan, sama-samalah. Tuan-tuan follow, tuan-tuan like, tuan-tuan komen, tuan-tuan insya-Allah, tuan-tuan copy link lah insya-Allah, supaya lebih ramai lagi umat faham, tahu, mengetahui, sedar adanya program-program seperti ini. Di samping saya tengok dalam TikTok ni perkataannya syarat dengan konten-konten agama, konten-konten Islam, daripada Al-Qurannya, syariatnya, ibadahnya, akhlaknya, syarat. Hampir kebanyakan, hampir semualah saya tengok selebriti kita, pendakwah kita, tuan-tuan, pendakwah selebriti kita ada dalam TikTok, masya-Allah. Bolehlah teman-teman pergi kepada TikTok, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang hormat sekalian, kita nak mulakan program kita, nak meminta yang berbahagia Ustaz Hassan Adli, selalunya Ustazah Syaurah memulakan, kali ini nak minta Ustaz Hassan Adli memulakan. Apa yang nak diperkatakan kalau misalnya roh merdeka ini di kalangan anak muda, roh kemerdekaan di kalangan anak muda? Sila Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, seterusnya Ustazah Syaurah Ishak, seterusnya tuan-tuan dan puan yang menonton pada pagi ini, yang sudi share dan like, mudah-mudahan diberkati Allah. Hari ini kita berada pada 20 Muharram 1443 Hijrah. Baik, yang mana kita akan menghampiri kepada hari kemerdekaan. Masya Allah. Jadi kita sebutkan pada pagi ini tentang roh kemerdekaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Roh kemerdekaan. Bila kita sebut tentang kemerdekaan, nanti kita kaitkan dengan jiwa anak muda. Mungkin kita boleh tengok mengimbau kembali sejarah bagaimana para pejuang tanah Melayu, ya, Tok Janggutnya dan mereka yang lainnya, tokoh-tokoh ini kita melihat antaranya, saya nampak antaranya Tok Janggut, ya, Masya Allah, jiwa, orang kata jiwa yang sangat mendalam, yang kata kecintaan dia kepada agama Allah Ta'ala sangat mendalam, yang mana beliau kata melawan penjajah, menentang penjajah kerana mempertahankan agama, ya. Dan wallahu alam, barangkali kita kata mati syahid kerana mempertahankan agama, ya. Orang kata kematiannya dah lebih nampak macam menghinakan, tapi sebenarnya dalam agama barangkali kita kata kematian yang cukup memberi semangat kepada anak muda. Kita kena tengok baliklah sejarah, ya, bagaimana para pejuang kita dahulu yang beragama Islam, ya, Melayu Islam, betul-betul mempertahankan agama. Roh inilah yang kita bawa. So maknanya kita melihat perjuangan mereka atas dasar kalimat tauhid la ilaha illallah. Hari ini adakah roh kalimah ini terpahat dalam sanubari anak muda kita? Ya. Dulu kita kata para pejuang mereka mempertahankan akidah. Mereka mempertahankan negara kita kerana akidah, ya. Tidak mahu negara kita dijajah, tidak mahu agama digadai begitu sahaja. Kerana itu mereka mempertahankan. Dan bagaimana persoalannya jiwa anak muda kita pada hari ini, ya. Yang paling penting tu kalimat tauhid lah, la ilaha illallah. Yang ini kita bimbang sebab kita sudah duduk di akhir zaman, tuan-tuan dan puan, ya. Adakah kalimah ini masih bukan sekadar di bibir tapi mestilah terpahat di hati. La ilaha illallah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun maklum kalimat ini sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadisnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimat, ya, barang siapa yang hidupnya di akhir kalimahnya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kan? Nak ceritanya begitu mahalnya kalimah ini. Bukan sekadar ya, memang hari ni saya boleh sebut la ilaha illallah, boleh sebut, ya. Tapi yang menjadi persoalannya ketika mana di hujung usia, ketika mana, ya, saya muda lagi, takkan nak mati. Kita kata muda bukan kata lesen untuk kita terus hidup, ya. Kematian ini menjengah tak kira masa. Mungkin sihat hari ni pun, yang sihat yang muda-muda pun ramai juga yang pergi, ya. Yang kita khawatir, yang kita bimbang tu, adakah persoalannya kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat terakhir di lisan kita, ataupun sebaliknya, orang yang benar-benar jiwanya terpahat dengan kalimat la ilaha illallah akan mudah untuk mengungkapkan kalimah ini di akhir usianya. Tetapi kalau di usia mudanya kalimah ini hanya sekadar di bibir, tidak di hati, kita bimbang akhir hayat nanti ataupun kematian mengejut itu tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, bahkan disebut perkara-perkara lain, ya. Wallahu alam sebagai mukadimahnya. Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan dan puan, ya,
remaja yang dapat menikmati roh kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri, tuan-tuan dan puan. Kemerdekaan itu sendiri yang disebutkan tentang pejuang-pejuang Islam di Malaysia ni dan serata dunia, tuan-tuan. Pejuang-pejuang yang berjuang di Sudan, yang berjuang di Libya, yang berjuang di mana-mana pun dalam dunia. Tuan-tuan tengok perjuangan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk mempertahankan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan katakan dalam peperangan-peperangan, tuan-tuan, bendera Islam tu ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang dipanah, tuan-tuan, kena tangan kanannya, bendera itu dipindahkan ke tangan kirinya. Selepas tangan kirinya, tuan-tuan, dia pedang tangan kirinya. Digigitnya bendera tu, tuan-tuan, digigitnya. Kayu bendera tu digigitnya. Rebah dia, tuan-tuan, seorang lagi sambut pula bendera itu. Ini peperangan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kebanyakan anak muda. Siapa mereka, tuan-tuan dan puan? Ini anak mudanya. Saya tak ambil contoh. Kebanyakan umur 13, 14, 15 tahun. 13, 14, 15 tahun. Siapa antaranya? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni, tuan-tuan, antara 10 sahabat yang dalam hidup. Yang dalam hidupnya diberitahu mati mereka, yang tepat mereka adalah syurga Allah SWT. 10 sahabat yang, tuan-tuan, dijamin syurga dan diberitahu zaman hidupnya lagi bahawa sudah terdapat dari segi wahyu bahawa mereka akan menjadi ahli syurga. Antaranya Zubair bin Awam. Umur berapa, tuan-tuan? 15 tahun. Panglima perang 15 tahun. Kemudian tu, tuan-tuan, Talha bin Ubaidillah. Umur 15 tahun, tuan-tuan. Juga antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu Sa'ad bin Abi Waqqas. 15 tahun juga, tuan-tuan. 15 tahun. Ketua pemuda Mekah, tuan-tuan, pemanah yang terbaik menyertai peperang Badar dan perang Uhud, tuan-tuan. Dan tu Al-Qam bin Abi Al-Qam, 16 tahun. Di situlah rumahnya dijadikan tempat dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Rumahnya sebagai markas dakwah, markas mentarbiah umat ketika itu. Kemudian tu Zaid bin Sabit, tuan-tuan dan puan, Tariq bin Ziyad, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid. Ini nama-nama, 15 tahun. Kebanyakan Mus'ab bin Umar pun dalam lingkungan 13, 14 dan 15 tahun. Inilah antara manusia-manusianya, inilah ikonnya. Tapi di kalangan anak muda di Malaysia ni agaknya nama-nama ni agak asing. Saya yakin, tuan-tuan, nama-nama ini agak asing. Nama Ronaldo lebih menonjol, nama Messi lebih menonjol, nama artis-artis Bollywood lebih menonjol, nama orang-orang filem di Hollywood sana lebih menonjol. Tengahnya filem di Hong Kong sana lebih menonjol. Di Korea sekarang, tuan-tuan, drama K-popnya jauh lebih menonjol lagi. Macam mana? Inilah yang melemahkan, tuan-tuan. Inilah yang melemahkan semangat roh perjuangan yang terkandung dalam elemen kemerdekaan yang sedang, insya-Allah, kita sambut lusa ni, kita akan sambut kemerdekaan kita. Macam mana, Ustazah? Sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Hassan Ali, yang seterusnya Imam Muda Hassan, seterusnya dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi hari ini kita membicarakan satu topik yang berkenaan dengan anak muda dan juga merdeka. Mungkin memandangkan kita pun sedang memilang hari lah untuk meraihkan hari kemerdekaan. Kalau kita tengok TV tu, subhanallah, penuh dah iklan berkenaan dengan kemerdekaan. Ada pula artis yang jual tudung berkenaan dengan kemerdekaan. Jadi macam-macam lah cara sambutan orang dengan kemerdekaan. Jadi untuk kali ini saya nak fokuskan bagaimana anak muda ni sepatutnya merdekakan diri mereka. Apa erti kemerdekaan bagi seorang remaja tersebut. Jadi saya nak mulakan satu ayat Al-Quran daripada suratul An'am ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minadh dhallin. Yang bermaksud, katakanlah yakni wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi untuk forum yang kali ini,
saya nak fokuskan bahawasanya anak muda ini perlu memerdekakan diri mereka daripada menurut hawa nafsu mereka. Kenapa hari ini kita melihat kenapa ramai anak remaja hari ini tersasar daripada jalan yang sepatutnya mereka ikut adalah kerana mereka kalah untuk merdekakan diri mereka ini melawan hawa nafsu tersebut. Orang sangka kalau kita tengok sebelum COVID kan, kalau sambut sahaja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambut sahaja hari kemerdekaan, kita akan melihat subhanallah sangat ramai anak remaja yang berada di dataran merdeka. Dan mereka ni bukan buat perkara orang kata solat sunat hajat ke, solat sunat taubat ke sebagai tanda syukur. Tetapi ramai anak remaja ketika itu mengambil kesempatan untuk menurut hawa nafsu mereka. Yang mana ketika itu kalau kita tengok ada anak muda yang sedang mabuk dengan araknya, orang kata percampuran antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Mereka faham bila sebut tentang merdeka, mereka boleh buat apa jua yang mereka nak mengikut kepada hawa nafsu mereka. Tetapi sebenarnya tujuannya bukan begitu. Yang hakikatnya sepatutnya apa? Kita memerdekakan diri kita daripada segala perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dan menjauhkan kita ni daripada keredaan Allah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, musuhmu yang paling ganas ialah nafsumu sendiri yang berada di antara dua sisimu. Hadis riwayat Baihaqi. Nak ceritanya, musuh kita yang paling ganas ni adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita tak perlu nak cerita jauh lah. Analogi cerita yang biasa Datuk Hassan bawa kan, kalau kita tanya pagi-pagi ni kan, kalau kita tengok anak remaja kita sekarang 7.23, kita boleh buat kajian berapa ramai yang dah solat sunat, solat subuh. Dan berapa anak remaja yang masih berselimut dalam selimut ni. Kita tak cerita benda lain. Tu baru nak cerita nak melawan nafsu kita untuk bangun subuh. Belum cerita nak pergi lawan perang. Tu memang jauh lagi lah kalau kita nak sampai ke tahap tu. Jadi nak ceritanya dunia hari ni, anak muda tak perlu nak fikir nak merdekakan apa. Sebab apa? Negara kita alhamdulillah dalam keadaan aman, sentosa. Tetapi sekarang ni bagaimana kita nak fikirkan anak-anak remaja kita ini, fikir bagaimana mereka nak merdekakan diri mereka daripada sesuatu perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Yang pertama tadi saya sebut tentang hawa nafsu itu sendiri. Sebab apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebut, di antara tanda cintanya hamba ini kepada Allah Azza wa Jalla ialah dia mengutamakan perkara yang disukai oleh Allah berbanding kehendak nafsu dia. Dan benda ni bukan satu perkara yang mudah sebab kita segi maklum. Cabaran hari ini tak sama dengan cabaran 2 tahun yang lalu. Tetapi ala kulli hal, inilah yang menjadi orang kata sebagai ujian yang mana kalaulah anak remaja itu berjaya untuk mengharungi ujian tersebut, Masya Allah, tabarakallah. Syurgalah sedang menanti dia. Sebab itu kita sedia maklum bahawasanya kehidupan dunia ini adalah tempat kita berjuang. Saya ingat kata-kata almarhum Muhammad Ammar, kalau kita ingat seorang pemuda yang subhanallah, waktu kehidupan dunia, waktu dia hidup, orang tak kenal dia. Tetapi bila mana Allah menjemput almarhum Ahmad Ammar ni, subhanallah, satu dunia tahu tentang kematian dia. Nak cerita bagaimana pengakhiran kehidupan dia. Jadi nak ceritanya, kita sebagai anak remaja, saya termasuk, kita kena melawan hawa nafsu kita. Dia memang bukan mudah, tetapi mestilah kita perjuangkan. Sebab apa? Kehidupan dunia ini adalah tempat kita berjuang, tempat kita berpenat lelah, tetapi di akhirat nantilah kita menuai balik hasil perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu kita, memerdekakan diri kita dengan kefahaman yang betul. Bukan dengan kefahaman yang salah. Bukan kalau sambut je merdeka, okey jom kawan-kawan kita pergi satu tempat, kita buat apa yang kita nak. Sebab hari ni kan hari merdeka. Kita tak nak anak remaja kita sebegitu. Sebab itu ibu ayah pun memainkan peranan. Bila nak sambut merdeka ni kan, kena tanya anak kita nak pergi mana tu. Sebab kita tak nak dia pergi tempat yang tak sepatutnya dia pergi. Wal'iyadzubillah. Okay. So saya nak bagi secara konklusinya, kemerdekaan yang kita nak maksudkan adalah kita nak anak remaja kita merdekakan diri mereka daripada perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Antaranya apa? Kita nak anak-anak kita ni merdekakan diri mereka daripada sifat kejahilan, daripada tak tahu kepada tahu. Sebab apa? Ilmu agama ni adalah satu ilmu yang subhanallah sangat penting. Sebab apa? Kenapa kadang-kadang kita melihat ada anak remaja dia buat sekian-sekian perlakuan. Bila kita tanya kenapa awak buat macam ni, rupa-rupanya dia tak tahu benda tu adalah benda yang salah. Jadi ilmu ni sebenarnya antara salah satu pengikat kepada anak remaja untuk mengelakkan diri mereka daripada buat perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Okey?
Jadi itulah wallahu alam Datuk Hassan tu pusingan pertama. Alhamdulillah, Masya Allah tuan-tuan. Disambut daripada mukadimah Hasan Adli tadi tuan-tuan. Syaurah memanjangkan lagi tuan-tuan dan puan dengan menekankan tentang komitmen ini. Macam mana kita nak bina mindset mindset anak remaja. Macam mana kita nak bina world view anak remaja. Macam mana kita nak fikir fikrah anak remaja tuan-tuan dan puan kepada fikrah yang bersonok-sonok. Kebanyakan itu tuan yang bersonok-sonok. Kalau tidak keluar pun dalam rumah dia bersonok-sonok dengan gadget dia tuan-tuan dan puan. Saya nanti tuan-tuan dan puan pukul 5.30 tu yang petang ni dalam TikTok ni saya akan cerita tentang ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Tuan-tuan dan puan, tapi berapa jauh je tuan-tuan tengok ya apa yang telah disyarahkan oleh Imam Muda tadi dengan syaurah tadi yang sepatutnya lontaran kita begitu jauh untuk menjadi remaja yang ideal dari segi Islam, yang faham Islam, yang hidupkan dalam Islam, yang berjuang untuk Islam, dididik dalam suasana Islam, ibu bapa yang begitu concern mendidik anak menjadi pejuang-pejuang Islam, bukan saja menjadi Muslim. Sebab remaja ni kita ambil daripada umur katakanlah 14 tahun begitu, akil balik sampailah umur katakanlah 23 tahun. Itu remaja kan, remaja. Inilah prime. In terms of age, this is the prime age. Kekuatan pun pada umur begitulah. Fikiran pun yang hebatnya, ketangkasan berfikir pun pada umur itulah. Kemampuan kita bertahan pun pada umur itulah. Tetapi godaan-godaan syaitan dan iblis pun yang hebatnya pada umur itulah. Jadi dalam suasana yang sedemikian, persekitaran yang saya nak sebut persekitaran. Tuan-tuan, typically ini COVID ni, kita pun bersyukur tuan-tuan ada COVID ni. Bersyukur kerana tuan-tuan dan puan, COVID ini mengalih cara kita berkelakuan dalam masyarakat. Cara kita berkelakuan di peringkat diri dan keluarga dan sebagainya. Oleh kerana COVID ini, banyak tuan-tuan sekatan-sekatan dan halangannya yang sebagainya baik. Sebab COVID ni tuan-tuan, jenayah dah kurang. COVID ni tuan-tuan, jenayah jalan raya dah kurang. COVID ini tuan-tuan dan puan, kecurian, ragut dah kurang. Ini kebaikan dia kalau kita tengok daripada satu segi yang COVID ini berlaku, masyarakat lebih stabil lagi. Tapi yang saya nak minta Ustaz Hasan Ali mengulas sikit ialah persekitaran kita. Traditionally bila kita sambut merdeka ni berpesta. Traditionally berpesta. Kita ada sambutan di dataran merdeka, di stadium-stadium, di peringkat negeri, di peringkat federal dan sebagainya. Jadi dalam kepala anak kita ni menunggu-nunggu datangnya 31 hari bulan Ogos, iaitu berpesta. Dan jadi ini tuan-tuan Ustaz kalau inilah tradisinya, inilah caranya, inilah yang kita sumbatkan dalam kepala anak-anak muda kita sampai bila tuan-tuan, pendakwah-pendakwah macam ustaz, macam ustazah, pendakwah macam saya tuan-tuan dan puan, semakin tumpul dakwahnya. Semakin tumpul kebersamaan dakwahnya. Sebab tuan-tuan dan puan, arus yang menidakkan dakwah itu nampaknya begitu laju arusnya. Begitu pantas, begitu deras arusnya tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana Ustaz dalam suasana persekitaran ini? Apa kita nak apa kita nak appeal kepada mereka yang berkuasa misalnya? Bantulah lahirkan satu persekitaran yang membolehkan remaja insya-Allah besar, berremaja, dewasa, tua macam yang Ustazah hendak, macam yang Ustaz hendakkan dalam pembukaan Ustaz tadi. Sila Ustaz. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Baik, terima kasih Datuk Ustazah Syaurah. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan, ibu ayah, ya, kemudian seterusnya mungkin ada anak-anak kita yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada pagi yang barakah ini. Persekitaran ya yang kita nak bincangkan, betul lah kalau kita nak sebut persekitaran ni benda yang antara faktor penting yang membentuk jiwa anak-anak kita, dan kita sebutkan anak pemuda-pemudi pada hari ini. Persekitaran. Sebenarnya kalau kita tengok persekitaran ini, dia pasti bermula di rumah. Kalau kita kata kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad, karangan Nasih Ulwan, memberitahu mengajarkan kepada kita persekitaran Islam, persekitaran yang baik ini pastinya wajib bermula dari rumah. Ya. Sebab itu ialah kita nak pertama persekitaran tu di rumah macam mana?
Kemudian persekitaran di sekeliling kita macam mana? Kalau sampai tahap kepada pemerintah, ya, maka dia pasti bermula di rumah juga. Kalaulah kita kata di rumah kita, ialah kalau hari ini kita nak sebut tentang persekitaran dari segi peringkat negara kebangsaannya, ya, satu benda yang besar. Ya, tapi ialah kita sebagai orang kata netizen ataupun rakyat jelata ni, kita mengharapkan suasana Islam persekitaran ni wujud, ya. Cuma di peringkat keluarga kita, persekitaran mesti di rumah tu ada. Macam mana persekitaran di rumah? Persekitaran di rumah kita, tengok balik tuan-tuan dan puan. Ya, di rumah kita apakah buku-buku ataupun bahan bacaan apakah yang ada di rumah kita? Tengok ya, di rumah kita apa buku-buku yang ada. Saya yakin di rumah kita ni ada coffee table kebiasaannya. Ada orang di rumah tu dia ada sudut library. Ya. Ada orang dia buat sudut di rumah kita tengok penuh buku-buku. Ya, dia buat macam sudut bacaan dan sebagainya. Sahabat saya tuan-tuan, ya, dia di rumah dia penuh dengan buku-buku, ya, setiap minggu. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nama Allahumma salli ala Muhammad di sahabat saya pernah pergi rumah ni, siapa nama seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia suka baca buku. Buku dia sampai penuh di lantai-lantai ni. Setiap minggu mesti baca buku, ya Allah. Jadi tengok, sebenarnya tak apalah, kita tak adalah kata nak kena buat library rumah kita. Cumanya pasti di rumah kita ada bahan bacaan. Bahan bacaan apakah yang kita pasakkan dalam rumah kita ni macam mana? Bahan bacaan ni macam mana? Sebab apa? Kalau bahan bacaan di rumah kita bahan bacaan yang baik, insya-Allah anak-anak yang lahir daripada rumah kita itu adalah anak-anak yang insya-Allah jiwa mereka, roh mereka juga adalah seperti mana buku-buku yang ada di rumah kita. Ya? Di rumah kita apakah TV, kalau kita ada TV, siaran apa, rancangan apa yang kita buka? Ya? Di rumah saya ada TV tapi saya pun jarang tengok TV. Ya? Kalau tengok TV tuan-tuan, rancangan apa yang kita selalu buka? Adakah rancangan gelak ketawa, hiburan semata-mata? Itu yang kita sajikan pada anak-anak kita. Dan ya, barangkalilah 10 tahun akan datang, anak yang lahir anak-anak pemuda yang lahir daripada rumah kita adalah anak-anak yang hiburan semata-mata. Seronok je. Sebab apa? Dah hidup persekitaran tu di rumah macam tu. So bayangkan kalau keluarga-keluarga ini semuanya, rumah ini hiburan, rumah ini hiburan, keluarga sana hiburan, keluarga situ hiburan, semuanya hiburan semata-mata, maka persekitaran yang wujud dalam negara kita semuanya hiburan-hiburan. Tambahan pula dari segi peringkat pemerintah pun hiburan ni menjadi satu benda yang kata menjadi galakan, maka rosaklah tuan-tuan. Ya. Sebab tu kita mengharapkan mudah-mudahan, ya, Allahumma salli ala Muhammad, biarlah kalaulah kita dapat menjaga di keluarga kita, ada keluarga kita, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, bukan diri kamu je. Jaga juga ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. So kalau kita dapat menjaga perkara ni, ya, dengan baik, bahan bacaan apa di rumah kita, bahan tontonan apa yang ada di rumah kita, makanan apa yang kita sajikan pada anak kita. Tengok Imam Syafi'i tuan-tuan dan puan, ya, ibu ayah sekalian, tengok Allah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala luar biasa. Ibu dia tuan-tuan, persekitaran ni, okay, kita semua tahu dah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa tak kenal imam mazhab kita? Tapi bagaimana, ya, nama yang hebat ini, ya, sehingga hari ini kita sebut namanya, kita tengok kisah hidup dia macam mana. Bagaimana ibunya, bagaimana persekitaran yang diwujudkan, suasana yang diwujudkan di dalam rumahnya. Allahu Akbar. Imam Syafi'i tuan-tuan, ya, makanan yang cukup jaga. Oh, saya kata luar biasa. Ya, dia pastikan anaknya makan tak ada langsung yang syubhah. Bukan kata haram, yang syubhah pun dipastikan tak akan ada. Satu hari mak kepada seorang tok guru, gurunya kepada Imam Syafi'i tuan-tuan. Datang jumpa mak Imam Syafi'i. Makcik, anak makcik ni tengoknya
ingatan ni macam tak apa nak power sangatlah. Selalu Imam Syafi'i ni Allah bagi di kelebihan akal yang luar biasa. Ya, ingatan yang luar biasa. Satu hari Tok Guru datang, anak makcik ni nampak gaya ni macam tak apa kena. Ya, nampak ingatannya macam kurang sikit. Kenapa? Maka maknya, mak dia bimbang, kenapa ya? Apa? Aku bagi makan apa? Tengok tu. Aku bagi makan apa? Kita hari ni tuan-tuan, anak kita, cikgu kata anak tuan ni agaknya nakal betul ke salah. Kita salahkan pihak sekolah, ya. Kita salahkan guru-guru. Tidak pula tengok pada kita bagi makan apa pada anak kita, persekitaran apa yang wujud di rumah kita. Tengok mak Imam Syafi'i tak salahkan gurunya. Dia tengok diri dia. Apa yang aku bagi makan pada anak aku sampai anak aku ni lupa? Cari. Puncanya apa? Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan, kambing milik ibunya tadi, milik ibu mak imamnya, ibu kepada Imam Syafi'i ini, kambingnya tadi pergi ragut rumput di kawasan orang. Maka susu yang diperahkan, yang diberi minum kepada Imam Syafi'i ini, susu itu datang pada kambing itu dan kambing itu pergi meragut rumput di kawasan tak siapa-siapa, maksudnya kawasan tu kawasan orang, private, mungkin private place kan. Maka mungkin daripada situ dah menjadikan dia syubhah. Nampak tak tuan-tuan? Nak ceritanya begitu persekitaran yang cukup dijaga, makan minumnya, ya, suasana apa yang diwujudkan, sama ada suasana agama ataupun hiburan dan semata-mata semuanya bermula di rumah. Maka daripada rumah itulah dia kait-kait kepada negaranya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para penonton, Imam Muda dah memberikan kepada kita tuan-tuan, di mana-mana pun, siapa pun, doktor mana pun, profesor mana pun, ustazah, ustaz di mana pun, ya, yang telah menyertai kita selama hampir 2 tahun ni tuan-tuan, itulah bendanya, yang disebutnya persekitaran rumah. Dan kita tidak boleh cerita tentang negara, kita tak boleh cerita tentang umat kalau negara kecil, umat kecil, namanya keluarga, ayah, ibu dan anak-anak. Itu dia. Itu keluarga kecil. Itu bukan, itu negara kecil. Itu negeri kecil, itu negara kecil, itu umat kecil. Kalau itu tidak dapat ditakbir, itu tak dapat ditarbiyah, itu tak dapat agama dihidupkan di kalangan mereka. Tak ramai tuan-tuan. Bapa, mak, mungkin anak ada 3 orang. Bapa, mak, ada setengah orang tu seorang aja anak dia. Bapa, mak, dalam kes saya 8 orang anak. Itu pun tak mampu tuan-tuan. Tak mampu anak tak sembahyang pagi ni. Macam Ustazah tanya tadi. Sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 7.39 dan kita dalam bercuti sekarang. Hari Sabtu bercuti dan kepada yang tidak bercuti pun dicutikan tuan-tuan, work from home. Macam separuh cuti lah tuan-tuan oleh kerana COVID-19. Tapi macam Ustazah tanya tadi, berapa orang yang bangun pagi? Berapa orang yang bangun pagi tadi tuan-tuan? Tempat saya ni subuh tadi pukul 6:01 minit. 6:01 minit subuh. Berapa orang yang bangun subuh? Berapa orang yang melangkahkan kaki? Rumah saya dekat masjid, jadi saya mandi masjid tadi. Berapa orang yang melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan salat sunat fajar, salat sunat subuh, 2 rakaat. Pahalanya dunia dan seisi-isinya. Pahalanya tidak menyamai dan harta benda dan seluruh yang ada, dunia dan seisi-isinya. Berapa orang anak kita pagi tadi bangun? Berapa orang yang meraihkan? Dengar daripada corong-corong masjid, dengar daripada rumah kita. Tembus masuk melalui rongga-rongga dalam rumah dengan pintu, tingkap dan segala lubang-lubang yang ada masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tuan-tuan, kita tengok rumah kita. Terus tengok rumah lain. Jangan tengok rumah lain lah. Rumah kita tengok. Bangun tak anak dara kita? Bangun tak anak teruna kita? Dan bangun tak diri kita sendiri sebagai ibu dan ayah untuk meraihkan pagi ni, pagi bercuti, hari Ahad ni. Hari Ahad, pagi bercuti hari Ahad ni tuan-tuan. Itu yang Ustazah tanya tadi. Jadi yang Ustazah, yang disebutkan oleh Imam Muda tadi, persekitarannya ialah persekitaran dia mula daripada rumah. Baru kita boleh cerita persekitaran peringkat nasional. Macam mana yang saya katakan tadi, persekitaran peringkat nasional, setiap tahun kalau tidak ada COVID ini, anak-anak kita diraihkan. Banyak kali tuan-tuan, datangnya tahun baru tentang 31 malam 1 hari bulan ni, 1 malam Januari setiap tahun tuan-tuan.
dataran mereka, ke di stadium, di mana-mana pun sambutan, sambutan. Dan tuan-tuan dan puan, kajian menunjukkan pada malam itu, besok paginya, minta maaf, saya minta maaf sebutkan. Terdapat tuan-tuan di tempat-tempat di mana-mana bersepah-sepah dikatakan kondom-kondom tuan-tuan. Bersepah-sepah. Ini yang dibagi tahu kepada kita. Jadi dah dibagi tahu tuan-tuan, dah dibagi tahu tiap-tiap tahun daripada itu. Inilah dia akibat daripada kita mengadakan program-program hiburan tuan-tuan yang tidak ada batas itu pukul 12 malam, pukul 12 malam tuan-tuan sampai pukul 2 pagi, sampai pukul 3 pagi tuan-tuan. Nak balik pun tuan-tuan ke tepi dah tak ada. Nak balik kereta dah tak ada, nak balik bas dah tak ada. Di mana mereka tidur tuan-tuan dan puan? Inilah masalah yang besar yang berlaku setiap tahun. Tetapi macam yang Imam Buddha menyebutkan, ialah ini akan tidak berlaku kalau di peringkat keluarga kita dah sediakan pagar-pagar yang baik. Pagar-pagar yang bukan nak menyekat 100% begitu. Pagar-pagar iman sudah ada. Pagar-pagar takwa sudah ada. Pagar-pagar Islam sudah ada. Pagar-pagar menyekat nafsu sudah ada. Pagar-pagar untuk meraihkan kedatangan malaikat-malaikat untuk menjaga kita pun sudah ada. Jadi Ustazah, maknanya penerusan Ustazah. Kita cerita dia penerusan. Penerusan daripada diri, keluarga, kemudian tu community, masyarakat kecil kita jiran tetangga, community yang lebih besar sikit, masyarakat yang lebih besar sikit, sampailah satu negara. Maknanya Ustazah, continuity itu. Bersambut-sambut. Daripada keluarga disambut dalam masyarakat kecil. Masyarakat kecil disambut oleh masyarakat besar. Masyarakat besar disambut oleh peringkat negeri. Peringkat negeri disambut oleh peringkat nasional. Peringkat nasional disambut oleh peringkat umat. Kalau itu dapat putaran seperti itu dapat dilakukan dan boleh dilakukan. Saya yakin boleh dilakukan. Tapi kita tak mahu melakukannya. Apa agak-agak Ustazah tentang putaran yang sedemikian itu. Perlunya diwujudkan. Kalau misalnya putaran itu tidak ada tuan-tuan. Kita tidak ada kekuatan untuk membuatkan putaran-putaran keimanan itu. Kita ada peringkat peribadi. Tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut saya sebut diri saya ni, saya minta maaf. Yalah, saya mendidik anak di tengah-tengah kota raya tuan, di Taman Tun Dr. Ismail ni. Di tengah-tengah kota raya saya didik anak 8 orang. Tapi tuan-tuan dan puan saya cuba bentuk satu lorong untuk anak saya. Saya cuba tuan-tuan, saya pun lemah, tuan-tuan lemah. Tapi saya cuba bentuk satu lorong kepada dia. Lorong Islam, lorong iman, lorong salat, lorong Quran. Minta maaf tuan-tuan, saya lagi minta maaf. Hingga ini tuan-tuan dan puan, 8 orang anak, tuan-tuan dia semuanya dah dewasa, semuanya dah beranak pinak dan sebagainya. Minta maaf saya buat dia. Belum ada lagi lah sehingga ni minta Allah Subhanahu Wa Taala teruskan benda baik ini. Belum ada lagi yang memeningkan kepala lah tuan-tuan. Belum ada lagi yang memeningkan kepala. 8 orang tu tidak ada lagi yang memeningkan kepala. Jadi maknanya lorong tu, kita lorong. Yalah, lorong tu saya tak kisah ya. Memang tak boleh dibuat. Peringkat federal lain, peringkat negeri lain, peringkat masyarakat yang luas lain. Tapi kita bina lorong kita sendiri tuan-tuan. Ini boleh dibuat. Tuan-tuan nak letakkan agama dalam rumah, siapa yang menghalang? Tuan-tuan nak letakkan sembahyang berjemaah di rumah, siapa nak menghalang? Tuan-tuan letakkan baca Quran, halaqah Quran di rumah, siapa nak melarang? Tapi ini tidak berlaku dalam masyarakat kita. Komen sikit Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat setujulah dengan statement yang dikeluarkan oleh Datuk Hassan yang bahawasanya setiap daripada kita memainkan peranan. Maksudnya daripada kita, bukan hanya semata-mata terhad pada keluarga tetapi lebih kepada tu. Sebab tu kalau kita tengok, kita melihat sebuah hadis daripada Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ini bermaksud barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Apa yang dimaksudkan dengan tangan dalam sebuah hadis ini adalah berkenaan dengan kuasa. Itu yang disebut sebagai pemerintah, orang-orang yang ada kuasa. Kalau kita berada pada satu kawasan perumahan, ada ketuanya. Okay? Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, maksudnya apa? Dia merubah dengan memberi nasihat, memberikan kata-kata yang baik kepada orang ni supaya dia berubah. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya lah, sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Jadi sebenarnya hadis ini pun menceritakan pada kita bahawasanya setiap daripada kita ada peranan untuk kita tak nak anak-anak remaja kita ni menyalahgunakan sambutan hari kemerdekaan tersebut. Dan saya sebenarnya tertarik yang disebut oleh Imam Buddha Hassan bahawasanya keluarga memang memainkan peranan. Sebab apa? Saya pernah jumpa lah dengan ibu bapa ni yang mana dia ada satu perasaan yang mana dia tak kisah kalau anak dia ni berkawan tanpa ada limitasi.
Dia kata tak apalah, dia kan nak berkawan sahaja. Dia bermula dengan berkawan sahaja, itulah yang mengakibatkan kepada bibit-bibit perkara yang kita tak nak. Ini salah satu masalah di kalangan ibu ayah adalah dia menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya tak normal. Dia memberikan kebebasan pada anak dia tanpa terhad. Tak apalah, anak aku dah besar, dia pandailah jaga diri. Sedangkan dia tahu anak dia pergi keluar dengan lelaki dengan perempuan yang kita rasa lelaki dengan perempuan yang dia keluar bersama tu bukanlah orang kata dalam golongan yang baik. Okey, itu yang pertama di kalangan ibu ayah tu sendiri. Yang kedua, betul apa yang dikatakan oleh Datuk Hassan bahawasanya ibu ayah ni tidak ada sesiapa yang menghalang untuk kalau dia nak mendidik bagaimana cara dia nak menghidupkan agama tu dalam rumah tu sendiri. Jadi perkara ini perlu kita titik beratkan dan kita mesti kena didik anak-anak kita ni dengan penguasaan ilmu agama tu sangat penting. Ilmu agama ni bukan semata-mata tahu tentang fiqh, bukan semata-mata tahu tentang sirah, tetapi yang paling utama kita kena kenalkan pada anak-anak kita ni tentang kehidupan akhirat. Cerita pada anak-anak kita tentang kehidupan syurga. Macam mana kelebihan orang yang berada di syurga. Bagaimana keadaan orang yang berada di neraka. Supaya apa? Bila anak-anak kita tahu tentang kehidupan dunia dan juga akhirat. Tentang akhirat, tentang syurga dan juga neraka. Jadi sebab apa? Anak kita akan mula fikir, oh kalau aku buat macam ni, maka tempat aku adalah neraka. Persoalannya, adakah aku ni sanggup untuk menanggung bagaimana siksanya neraka? Maka kehidupan akhirat ni sebenarnya salah satu motivasi yang patut kita campakkan pada anak-anak kita supaya apa? Anak-anak kita ni selalu semangat untuk buat kebaikan dan ada kekuatan untuk meninggalkan perkara yang tak elok walaupun mak ayah tak berada depan mata dia. Sebab apa dia tahu? Pada setiap perbuatan kehidupan saya ni Allah ni Maha melihat, tidak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah. Sahabat-sahabat, adik-adik, kawan-kawan, kalau bersama dengan kita pada pagi ini, tolong tolonglah paling kurang satu hari ni spend 5 minit kita untuk dengar tentang kehidupan akhirat. Sebab bila kita dengar tentang kehidupan akhirat, jadi asbab apa? Ingat mati. Bila sebut tentang ingat mati, semua orang takut bila sebut tentang mati. Tak ada orang yang tak takut dengan kematian. Tapi jadi asbab kenapa kita jarang-jarang ingat tentang kematian, sebab kehidupan kita jarang-jarang cerita tentang kehidupan akhirat. Kita dalam keluarga banyak bincang, okey Angah macam mana plan Angah 10 tahun lagi? Apa plan Angah 15 tahun lagi? Kita banyak cerita tentang kehidupan dunia. Sedangkan anak kita ni menyebabkan dia rasa kehidupan akhirat tu jauh sangat dengan dia. Yang menyebabkan dia sendiri tak bersedia dengan untuk menghadapi hari tersebut. Itu yang dia buat all out terbaik untuk kehidupan dunia. Tetapi bukan akhirat. Okey, itu perkara yang kedua di sisi anak individu tu sendiri. Dan perkara yang paling penting adalah pengaruh kawan. Okey, sebab saya ni pun remaja lah, masih muda lah, umur 20 something kan. Jadi pengaruh kawan ini sangat memainkan peranan. Mak ayah wajib tahu dengan siapa anak saya berkawan. Nama dia siapa, dia duduk kat mana, dia orang macam mana. Kalau dapat kenal lebih jemput datang rumah supaya kita tahu dengan siapa anak kita berkawan. Kawan ni sangat-sangat memainkan peranan. Nabi SAW menyebut, kalau anak kita ni berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, dia pun akan dapat wangian tersebut. Walaupun dia tak jual minyak wangi tersebut. Jadi nak ceritanya pengaruh kawan sangat memainkan peranan. Sebab kalau dia selalu bergelombang dengan kawan-kawan yang baik, sekalipun dia belum jadi seorang yang baik, tetapi dia akan menjadi salah satu sebab dia malu untuk buat perkara yang tak baik di hadapan kawan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila sebut tentang masyarakat, pemerintah, ada juga penyakit masyarakat kita ni adalah bila tengok dia tahu tu anak jiran tu, dia tahu tu anak jiran dia. Kemudian dia nampak anak jiran dia buat perkara yang tak sepatutnya dia buat. Maka dia buat apa? Tak apalah tu anak orang sebelah, bukan anak kita kan. Buat apa kita nak tegur? Kubur pun lain-lain nanti. Sebenarnya bila mana kita melihat sesuatu perkara yang tak baik berlaku di hadapan mata kita, maka setiap daripada kita memainkan peranan macam mana kita nak bantu anak muda tersebut. Okay? Dan kalaulah kita ni rasa tak ada kemampuan lah nak bercakap, nak tegur, maka perkara yang paling kita boleh buat selain daripada itu adalah kita berdoa supaya apa? Allah berikan, Allah campakkan kepada anak muda ni taufik dan juga hidayah. Yang mana taufik dan juga hidayah ni adalah satu perkara yang paling mahal dalam kehidupan kita, yang mana kita tak boleh nak beli dengan wang ringgit. Dan saya tertarik dengan kupasan Ustaz Hadi Anwar ni, Ustaz Wadi Anwar tentang hidayah ni. Kata beliau, kita ni kenapa kita tak rasa nikmat hidayah dalam kehidupan kita? Sebab kita lahir dalam keadaan kita memang dah Islam. Kita dah dapat dah hidayah tersebut. Tetapi hakikatnya ketahuilah, orang yang tak mendapat hidayah daripada Allah, mereka ini diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga.
Tengok bagaimana nikmatnya hidayah tu sendiri. Maka hari ini mak ayah, ibu ayah, kawan-kawan sekalian, kita ada nikmat hidayah. Maka apa pembuktian kita bersyukur kepada nikmat hidayah adalah kita cuba buat yang terbaik sehabis baik kita. Ingatlah kehidupan dunia ni hanya sementara. Pada setiap perbuatan yang kita buat, semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah kita buat perkara baik, insya-Allah syurgalah tempat kita. Tapi kalau dalam kehidupan kita selalu mengikut kepada hawa nafsu yang mengacak kita pada perkara yang tak baik, maka nerakalah tempat kita, wal'iyadzubillah. Jadi kita tak nak perkara-perkara tersebut. Maka kuatkan diri, mantapkanlah diri dengan ilmu, berkawanlah dengan orang-orang yang baik, sibukkanlah diri dengan perkara kebaikan sehingga kan kita ni tak ada kudrat nak buat perkara yang tak baik. Sebab apa? Letih buat perkara kebaikan. Jadi anak muda hari ni kenapa banyak buat perkara-perkara yang kita rasa tak sepatutnya mereka buat adalah kerana mereka tak sibukkan diri mereka ini dengan perkara yang memberi manfaat kepada mereka. Jadi kalau anak kita ni, dia tak faham tentang kehidupan ni kena buat perkara yang bermanfaat, maka ibu ayah kena atur kehidupan dia. Maksudnya apa? Okey, lepas maghrib anak-anak kena baca Quran. Lepas subuh anak-anak kena baca Al-Maqsurat, kena dengar tazkirah sikit daripada ayah contoh. Kita yang create bagaimana anak kita. Tapi ala kulli hal, tidak dinafikan, ada ibu ayah yang dah cuba buat yang terbaik, beri didikan agama yang terbaik kepada anak, tetapi anak belum, orang kata belum ikut seperti kehendak ibu ayah, itu kita sebut sebagai ujian lah. Moga-moga kalaulah bersama dengan kita ni ada ibu ayah dah struggle lah, saya dah didik anak saya buat yang terbaik Ustazah, tapi kenapa dia memilih jalan yang sebaliknya Ustazah? Maka kita anggaplah itu sebagai ujian. Moga-moga dengan kesabaran kita menghadapi ujian tersebut untuk tarik balik anak kita pada jalan yang sepatutnya, menjadi salah satu asbab Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Amin ya Rab. Jadi wallahu a'lam Datuk. Masya Allah tuan-tuan. Dapat kita fikir pagi Ahad ni tuan-tuan dan puan. Kedua-dua ni, orang muda ni tuan-tuan. Imam Muda Hasan dengan Ustaz Syaurah tadi. Ustaz Syaurah baru saja habis dalam beberapa saat tadi. Tuan-tuan cuba bayangkan dia. Bayangkan tuan-tuan ni. Anak muda yang macam ni fikir. Macam ni dia fikir tuan-tuan. Dia fikir tentang umat. Dia fikir tentang anak muda. Dia fikir tentang anak tuan-tuan. Dia fikir tentang tuan-tuan. Dia fikir tentang rumah tangga tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cari anak muda. Namakan anak muda dalam kepala kita. Jangan sebut dalam kepala kita. Namakan anak muda yang boleh bercakap macam Hasan Adi bercakap. Yang boleh cakap macam Syaurah bercakap tuan-tuan. Kita tengok fikir dia. Tengok fikrah dia tuan-tuan. Fikir anak-anak muda. Fikir keluarga anak muda. Fikir ibu bapa anak muda. Fikir jiran tetangga anak muda. Fikir masyarakat anak muda. Fikir umat anak muda. Dan fikir tentang kematian di kalangan kita walaupun kita muda. Cuba tetap fikir. Saya ni. Saya dah umur 73 masuk 74 tahun ni. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah campakkan satu pemikiran kepada kedua-duanya. Betul tuan-tuan. Saya sedih. Sedih saya mikirkan ni. Sebab mungkin saya sendiri tak terfikir macam dia fikir, tuan-tuan. Mungkin saya tidak ada lantunan pemikiran yang begitu jauh tuan-tuan dan puan ni. Anak muda umur awal 20-an ni, tuan-tuan dan puan ni. Sudah berfikir semikian jauh, sudah tuan-tuan mentelaah kepalanya, sudah mentakul jiwanya, berfikir begitu jauh. Tapi kita macam mana tuan-tuan? Sebagai ibu dan ayah dalam rumah tangga kita fikir macam mana? Pagi ni, bukan jauh. Pagi ni tuan-tuan. Pagi ni pun kita tak dapat fikir anak kita tak salat subuh. Pagi ni kita tak dapat fikir macam mana kita tak mampu menggerakkan 3 orang anak yang masih melengkor lagi pagi ni tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, saya sedih lah betul-betul. Dan saya tahu tuan-tuan, 35-40 tahun saya berdakwah ni, saya tahu tuan-tuan. Apa cerita di sebaliknya saya tahu. Kenapa susah nak dibangunkan saya tahu. Berapa dia tidur malam tadi pun saya tahu. Jadi inilah tuan-tuan, ini masalah besar. Sebenarnya masalah besar ni. Cerita ni walaupun pagi ni kita cerita dalam pukul berapa minit lagi tuan-tuan dan puan, sebelum pukul 8 ni. Ada setengah yang mengatakan ini rutin punya cerita. Tidak. Berapa orang nak cerita macam Syaurah cerita? Macam orang nak cerita macam Hasan Ali cerita tuan-tuan dan puan. Inilah kita fikirkan. Tak ada, saya tak fikir tuan-tuan, saya tak fikir. Begitulah laungannya tuan-tuan. Begitulah orang dah tahu setiap hari Minggu kita ada program kat sini. Saya tengok tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan. Dibandingkan dengan program-program muzik. Dibandingkan program muzik tuan-tuan. Dibandingkan program-program hiburan tuan-tuan. Berapa orang yang tengok pagi ni? Berapa orang yang tengok pagi ni tuan-tuan? Dan inilah jalan ke syurga. Tak ada minat. Tak ada. Jadi sebab itu yang akhirnya
agaknya Imam Buddha ya. Macam mana ni? Macam mana kita nak congkil minat ni? Salah satu daripada cara, cuba bagi tahu cara macam mana kita nak congkil. Setengah mak bapak ni pun dah rasa tak tahu jalan dah. Tak tahu jalan dia. It's a dead end, you know. They don't know which way to follow because it is a dead end. Tak nampak dah, tak nampak. Anak makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Anak makin besar, makin mengurung diri. Anak makin besar, makin gila dengan gadget. Anak makin besar, makin tua, makin tua, makin tua. Makin tak nampak dia rukuk, makin tak nampak sujud. Anak makin besar, makin besar, makin besar. Tapi mak bapak tidak dikhidmati oleh mereka. Anak semakin besar, semakin besar, semakin tua, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Tapi tak dapat diharapkan. Kalau tuan-tuan mati hari ini, can you ever imagine the kind of children that you left behind, that you leave behind? Bayangkan tuan-tuan, macam anak yang kita tinggalkan bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu. Katakan Hasan Ali mati sekejap lagi tuan-tuan. Bayangkan anak saya macam mana? Bayangkan isteri saya macam mana? Bayangkan setakat yang saya ada pun, roh saya pun tak dapat bina dia. Bayangkan roh Hasan Ali dah tak ada lagi tuan-tuan dan puan. Inilah kita nak fikirkan. Agaknya yang terakhirnya Ustaz Hasan Ali ya. Macam mana kita nak congkilkan satu perkara pagi ini? Satu perkara pagi ini di ambang kemerdekaan. Satu perkara pagi ini, hari ini 20 Muharram. Satu perkara hari ini kita ada 1443 Hijriah atau Hijriah ini. Macam mana kita nak congkil satu perkara pagi ini? Kita nak congkil supaya kita nak hidupkan, kita congkil, ada, kita hidupkan, kita suburkan. Yang inilah kita nak berpegang untuk anak-anak kita dapat menikmati roh kemerdekaan. Sebagaimana seharusnya roh kemerdekaan telah dinikmati oleh teman-teman anak-anak dulu di bawah bimbingan terus daripada Nabi Muhammad SAW. Macam mana Imam Muda Hasan? Assalamualaikum. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk ya. Seterusnya Ustazah Syaurah, penonton sekalian, saya tengok komen-komen ni masya-Allah ya, mereka duk komen ya, Puan Mahani, masalah besar ya ialah anak muda termasuk anak saya sendiri tidur lewat malam dan selepas subuh tidur balik ya Allah. Ya, ini gambarannya insya-Allah dan Allah permudahkan ya. Su Jelani, semoga lebih ramai ibu bapa yang mendengar pagi ini akan berjaya mendidik anak-anak muda menjadi seperti ustazah dan ustaz. Amin. Baik. Kita nak macam mana cara kita nak congkil ya minat anak-anak kita. Saya melihat beginilah. Hari ini ramai juga anak-anak muda yang muda-muda lagi dah stres. Muda-muda lagi dah depression. Ramai, ya. Dan kalau kita lihat punca stres, punca tekanan ni, kalau saya baca ada satu statistik tentang perceraian, mungkin ini kita keluar sikit, perceraian di Johor ya. Sebanyak lebih kurang 3,000 lebih pasangan yang bercerai. Bila mereka buat kajian pertanyaan, kaji selidik, buat survey, tanya kepada lebih kurang 3,000 pasangan yang bercerai ini, antaranya punca faktor komunikasi, kemudian faktor dari segi hubungan intim. Kemudian bila ditanya lagi sebenarnya faktor-faktor ni, bila dia orang buat survey dan sebagainya, ditanya kepada pasangan-pasangan ini tentang solat, maka 90% yang menjawab mereka ini tidak menjaga solat dengan baik. 90%. So inilah sebenarnya faktor punca utama. Sekarang ini kita nak menarik minat, kita nak congkil minat anak-anak kita terhadap agama. Bila mana anak kita berhadapan dengan situasi yang menekan, tekanan dan sebagainya, persekitaran yang menekan ni, nak buat baik ditekan, nak buat baik kawan-kawan, tekan mereka dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan, satu benda je, satu perkara yang saya nampak, ini yang saya praktikkan juga sebenarnya. Bila mana kita tertekan, ya, kita sedih, duka cita dan sebagainya, satu motivasi ataupun satu inspirasi yang terbaik untuk kita ambil sebenarnya, iaitu dengan cara kita mengingati Nabi Muhammad SAW. Itu je. Ya. Sebab apa? Okey, contohnya kenapalah orang kata apa? Kenapa aku diuji macam ni? Sebenarnya Nabi lagi berat ujian daripada kita. Cerita kat kita lah tuan-tuan dan puan kan. Apa ujian yang Nabi tak pernah lalui? Padahal itu susuk tubuh seorang kekasih Allah. Apa ujian yang Nabi tak lalui? Ujian kematian ibu ayah sewaktu kecil, yatim piatu, Nabi dah rasa. Ya.
Kemudian ujian apa? Ujian nak kena pulau, nak dibunuh, ya, dihina, dibaling batu. Kita setakat ni anak-anak kita ada ke orang baling batu kat dia? Tak ada. Adakah sampai ada orang nak bunuh anak kita? Tak ada. Ada tak anak kita ni bersendirian? Tak, Nabi ketika itu bersendirian. Tak ada siapa pun. Ya. Kita hari ni ada undang-undang yang menjaga. Tapi Nabi itu, tuan-tuan, hidup dalam keadaan yang Allahu Akbar. Tak ada siapa yang nak jaga Nabi, melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Sebenarnya, minat tanamkan bila pesan pada anak-anak kita. Angah, kalau Angah rasa tertekan dan sebagainya, ingat Nabi. Cerita kat dia. Nabi SAW cerita Nabi. Waktu kecil lagi, mak ayah tak ada. Angah, mak ada lagi, ayah ada lagi. Angah, kenapa Angah sedih? Oh, tertekan dan sebagainya. Tengok Nabi, ceritakan Nabi. Sebab apa? Saya melihat bila orang antara motivasi yang terbaik untuk mereka yang berhadapan dengan ujian, ingat Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang kekasih Allah, tapi apa ujian yang dia tak lalui? Ujian kematian anak-anak semasa kecilnya. Lagi ujian apa? Allahu Akbar, ya. Ketika mana tengah semangat nak berdakwah ni, nak bawa kepada nak sebarkan agama Allah Ta'ala ni, Allah tarik nyawa insan tersayang Siti Khadijah dan pakciknya Abu Talib. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, ya. Maka itulah antara perkara yang perlu kita tanam, bagi tahu anak-anak kita supaya ingat Nabi dalam apa pun situasi. Insya-Allah tanamkan minat ini pada mereka, insya-Allah anak kita akan hidup dalam keadaan yang bahagia. Apapun situasi yang datang, dia tetap bahagia. Wallahu a'lam. Allah. Yang akhirnya saya nak bagi juga kepada Ustazah Syaura dalam 1 minit 2 minit, Ustazah. Saya tengok ni komen-komen ni, masalah semuanya, tuan-tuan. Semuanya menyanjung Syaura, menyanjung Hasan Adli. Semuanya menyanjung. Tuan-tuan tengok komen-komen ni, yang saya terbaca tengok ada 10-12 komen ni yang kata Allah, beruntunglah ibu bapa yang ada anak macam Syaura, macam Hasan Adli. Masya Allah, semoga itu menjadi contoh kepada anak-anak kami yang lain. Tuan-tuan puan, sanjungan. Maknanya tuan-tuan, apa yang saya sebut, ibu bapa yang berkomen ni dah ada dalam kepala. Memang dah ada kepala. Niat tu sudah ada, laku perbuatan sudah ada, kekuatan pun sudah ada. Tetapi, tuan-tuan, tak mampu tuan-tuan, nak menghadapi karenah, berbagai-bagai karenah anak-anak. Tewas mak bapak. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Saya menggunakan perkataan, tuan-tuan, mak bapak tewas. Mak bapak kalah, tuan-tuan dan puan, kalah dengan sikap anak-anak, kalah dengan sistem nilai anak-anak, kalah dengan laku perbuatan anak-anak, kalah dengan impian anak-anak, kalah dengan cara anak-anak mengendalikan diri hariannya, kalah tuan-tuan dan puan. Sebab tuan-tuan dan puan, apa yang ibu bapa nak itu tidak berlaku kepada anak-anak mereka, dan kalah tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan, dalam istilah Islam ni tak ada yang kalah tuan-tuan. Saya nak sebut dan yakinkan pada ibu bapa pada pagi ini, dalam istilah Islam, no one to become losers. Tak ada orang yang nak kalah, tak ada. Semuanya kemenangan. Tuan-tuan dan puan, hari-hari, hayya alal falah, marilah kepada kemenangan, marilah kepada kemenangan. Muazzin tuan-tuan begitu bersemangat, suara begitu tinggi tuan-tuan, dengan nada yang paling tinggi, menggunakan corong-corong suara yang paling hebat, menyuruhkan hayya alal falah, marilah kepada kejayaan. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Seluruh dunia pagi ini menyebutkan kejayaan. Tak ada orang menyeru kegagalan, tak ada orang mendoakan kegagalan, tak ada tuan-tuan. Doa, kalau kita mendoakan seorang itu gagal, tuan-tuan, doa itu tidak diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, tuan-tuan, salah satu prinsip doa, tidak ada benda yang negatif yang menyakitkan dalam doa itu. Tak ada tuan-tuan. Jadi, tetapi masalahnya kita kalah. Ibu bapa mungkin termasuk saya kalah dalam nak mendidik, dalam membentuk, tuan-tuan, dalam mengasuh anak-anak supaya menjadi anak yang mana yang digambarkan oleh Imam Buddha, yang mana digambarkan oleh Syaura, anak-anak yang beriman, anak-anak yang minat pada agama, anak-anak yang membantu ibu bapa untuk memanjangkan, tuan-tuan, tali agama, anak-anak yang membantu ibu dan bapa dan seluruh ahli keluarga untuk masuk kepada jurusan syurga, anak-anak yang membantu mak bapa dengan dirinya, dengan adik-beradiknya, tuan-tuan, berjalan di atas highway syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan. Jadi Syaura dalam masa 1 minit 2 minit ini agaknya tengok impian mak bapak Mak bapak hendak ni, mak bapak semuanya yang saya baca ni, yang saya baca sekarang ni, semuanya hendak macam Hasan Adli, semua hendak macam Syaura. Agaknya tuan-tuan
saya yakin mak bapak kalau hidup lagi ya, ayah Imam Muda sudah tidak ada tapi ibunya ada. Syaurah dua-dua masih ada lagi. Agaknya macam mana ya? Bila ibu bapa kita mendengar ulasan-ulasan daripada ibu-ibu yang lain, sementaranya mak bapak yang Hasan Muda, mak dia dan ibu bapa Syaurah dapat mendidik anak-anak yang menengahkan anak-anak yang sedemikian. Agaknya macam mana perasaan kita? Saya nak tahu macam mana kita boleh, if only we can fathom, dia punya perasaan, dia jiwa halus mak bapak yang melihat siaran ini, tuan-tuan dan puan, yang inginkan ini berlaku pada anak-anak dia, tapi mereka tewas daripada membentuk anak-anak sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bagaimana Syaurah dalam masa 1 bina 2 bina itu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Amma ba'd. Okey, jadi secara konklusinya lah. Okey, saya yakin dan percaya ibu ayah yang bersama dengan kita pada pagi ini semuanya ada satu matlamat. Kita nak anak-anak kita ni supaya mereka ni faham tentang orang kata tujuan hidup. Kita nak anak-anak kita ni sentiasa bergelumang dengan perkara-perkara kebaikan dan kita tak nak anak-anak kita ni bergelumang dengan perkara yang tak baik. Jadi di atas kebaikan saya pun ada keaiban yang Allah sorokkan, Allah simpankan, tetapi saya percaya di atas kebaikan yang Allah tunjukkan ini adalah salah satu sebabnya adalah kerana kebaikan mak ayah saya. Okey, jadi perkara yang pertama saya nak sebut kepada ibu ayah sekalian, yang pertama, tolong jangan pernah berputus asa dengan anak-anak kita walaupun macam mana pun keadaan anak kita. Kita jangan pernah keluar daripada lidah kita ni, anak aku ni dah tak ada harapan nak berubah. Jangan, wal'iyadzubillah. Sebab doa daripada seorang ibu ni, subhanallah, satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berhenti berdoa daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat juga satu perkara, bila mana kita nak anak-anak kita jadi orang yang baik, kita nak anak-anak kita kehidupannya semakin hari semakin baik, maka begitu juga pada diri kita. Kita kena reflect, tanya diri kita. Aku ni tiap-tiap hari bebel pada anak aku kan, baca Quran, solat awal waktu. Tapi bagaimana dengan aku? Adakah aku buat perkara yang sama? Jadi penghijrahan ni, bila mana kita mengharapkan anak kita untuk melakukan penghijrahan, tetapi hakikatnya bukan kita semata-mata mengingatkan diri dia, tetapi kita juga mestilah dalam usaha sama-sama untuk kita melakukan penghijrahan yang lebih baik. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, semestinya lah bila sebut tentang perasaan, bila mana Allah beri kita kefahaman agama, rasa seronok beribadah, rasa seronok buat baik sampai tak sempat nak buat perkara yang tak baik, itulah satu nikmat dalam kehidupan. Tetapi tak semua orang merasai perkara tersebut, tetapi tidak mustahil. Sebab tu saya kata ibu ayah ni jangan pernah berputus asa untuk tarik anak-anak kita ni kepada jalan kebaikan. Sebab ada satu kisah tentang seorang ibu ni, dia bercerita pengalaman dia yang mana pada peringkat permulaan anak dia ni subhanallah, nakal lah, dia tak kata jahat, tapi buat macam-macam perkara yang menyakitkan hati ibu dia ni lah. Tapi ibu dia kata, kalau aku ni mengalah, aku ni tak, orang kata kalau aku ni berhenti untuk mengajak daripada kebaikan, maka siapa lagi nak mengajak pada dia ni pada kebaikan? Sedangkan kawan-kawan sekeliling dia sentiasa mengajak dia pada jalan yang tak sepatutnya. Tapi baiknya ibu ni, walaupun anak buat macam-macam, menangis tiap-tiap hari ibu ni sebab kecewa dengan anak, tetapi ibu ni subhanallah, dia membalas pada setiap perkara yang anak dia buat tu dengan kebaikan. Dan akhirnya dia cerita apa? Akhirnya dia kata, Ustazah, akhirnya anak dia ni menjadi orang yang baru, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, yang tak pernah dia pun jangkut. Jadi kita cubalah mengambil bagaimana kalau kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab apa? Satu hari nanti akan ada kebaikan yang kita harapkan itu akan terjadi, insya-Allah. Okey, jadi itulah secara konklusinya saya doakan kepada ibu ayah yang mungkin sedang diuji dengan didikan kepada anak-anak bagaimana, maka mungkin di zaman ni dia tak sama dengan zaman sebelum. Ketegasan kita pun mungkin berbeza dengan anak-anak yang dengan telefonnya, dengan gamenya, masya-Allah. Jadi saya doakan moga-moga kesabaran, kekuatan ibu ayah dalam mendidik anak-anak menjadi asbab Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Firdaus. Sebab apa? Kita nak masuk syurga bukan kita sahaja, tapi kita nak orang-orang yang kita sayang pun masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, Datuk. Allah, terima kasih Ustazah, terima kasih. Tuan-tuan para penonton yang berhati sekalian, saya tengok ulasan-ulasan ni sangat-sangat baik. Semua ulasan ni, minta maaf tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, kita dah hampir 2 tahun bersiaran ni tuan-tuan. Saya I'm yet to get something negative comments on our program. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Semuanya menggalakkan, teruskan. Dr. Hassan teruskan. Super, fantastic, awesome.
bagus, sangat bagus, terbaik. Perkataan terbaik ini tuan-tuan dan puan ditulis dengan warna merah ke warna pulasan ke warna apa, bercambah-cambah tuan-tuan dalam komen-komen. Bukan saja program ini, bukan 9.15 malam nanti tuan-tuan, insya-Allah. Malam tadi kita ada program tuan-tuan dengan Dr. Rahimi Muhammad Saad dengan Dr. Bibi Jan daripada Singapura. Kebetulan Dr. Bibi Jan ada pagi ini tuan-tuan. Pagi ini bersama dengan kita Dr. Bibi Jan ni. Masya-Allah, orang Singapura, doktor tuan-tuan, pengalamannya yang begitu panjang dalam usianya sebagai pendidik dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, cuba mendidik anak bangsa, cuba mendidik masyarakat dan tuan-tuan dan puan. Pendidikan yang disebutkan tadi, outcome daripada itu, result daripada itu, output daripada itu, kita nak tengok anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, ramai ni, Cik Rusninya, Nur Hayati Osman ni memang tiang seri kita lah. Kemudian tu Damia Kalisha, betul tu, betul. Siti Ajah, subhanallah kata Siti Ajah. Seha Ismail, seronok dia Siti Ajah, Datuk ahli panel. Rusni, Cik Rusni, Hamidah Ismail ni memanglah tiang seri kita lah. Kemudian tu kita ada Damia Khashia, Azina Utamia. Anugerah Allah SWT Datuk, beruntung ibu bapa melahirkan Ustazah Syaurah dan Imam Muda Hasan. Sejuk perut ibu yang mengandungkannya. Allah, Masya Allah. Sejuk perut ibu tuan-tuan. Sejuk macam mana perut, saya pun tak tahu. Masya Allah. Kemudian tu Haris Latif, terbaik. Terbaik, mantap. Dan tuan-tuan, bold dengan color orange. Terbaik dan mantap. Allahu Akbar kata dia. Kemudian tu Haris Latif tuan-tuan. Kemudian tu Seha Ismail. Kemudian tu Insye Marina. Allahu Akbar. Has Malati, subhanallah. Bibi Jan yang saya sebut, Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub daripada Singapura. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Dr. Bibi Jan berumur dekat 60 tahun tuan-tuan dan puan, memberikan penghormatan kepada anak muda Syaurah, penghormatan kepada anak muda namanya Imam Muda Hasan. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Kalau saya dalam diri saya pada Syaurah lah, diri saya pada Hasan Adli lah, Masya Allah tuan-tuan. Itulah yang mencuit hati bila orang yang lebih tua daripada kita, nampaknya lebih lama hidup daripada kita, lebih banyak belajar daripada kita. PhD tuan-tuan. Dr. Bibi Jan ni PhD tuan-tuan, doctorate. Tapi memberikan apresiasi yang begitu pada orang macam Syaurah. Maknanya, tuan-tuan, jiwa halusnya, isi hatinya, perasaannya, meluap-luap. Nak tengok anak muda lahir macam Syaurah, macam Imam Muda Hasan. Jadi inilah apa kita punya Dr. Bibi Jan kita. Lepas itu Damia Kalisha Sujalani. Semoga lebih ramai ibu bapa yang mendengar pagi Semoga lebih ramai ibu bapa yang mendengar pagi ini akan berjaya mendidik anak-anak muda menjadi seperti Ustazah dan Ustaz. Lepas itu Nur Asia Juma, Allahu Akbar. Kemudian tu kita ada tuan-tuan dan puan, Cik Rusni, Mahani Abdul Rahman disebutkan tadi masalah tuan-tuan ialah anak muda, masalah termasuk anak saya tidur lewat malam, selepas subuh tidur balik. Okey, baguslah. Selepas subuh maknanya anak puan Mahani ni sembahyang subuh. Tapi tuan-tuan, berapa kerat yang sembahyang subuh? Berapa kerat yang sembahyang subuh? Saya menggunakan perkataan berapa kerat. Ini simpulan bahasa. Berapa kerat yang sembahyang subuh pagi ini? Berapa surat yang tidak bangun? Jam saya sudah menunjukkan pukul 8.15 minit sekarang ni. Berapa orang yang belum bingkas bangun lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian tu Seha Ismail, kemudian tu Umi Mimi. Kemudian tu saya ada Nur Hayati Osman. Kita punya tiang seri. Sekali lagi, alhamdulillah, terima kasih ayahanda Datuk Imam Muda Hasan, Ustazah Syaurah atas perkongsian ilmu yang hebat dan terbaik. Amin. Semoga banyak lagi lain-lain yang dapat dikongsikan kepada kami semua. Khadijah Atan menggali iktibar dengan ujian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu Siti Ajah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah dan Ustazah yang daripada Datuk Hasan dengan ilmu yang bermanfaat. Su Jalani, Datuk, kadang-kadang ibu bapa yang kalah daripada pasangan masing-masing dalam mendidik anak mencintai agama. Berbeza prinsip. Antara suami isteri lah, agaknya berbeza prinsip dan sebagainya. Itu tentu Syiaki Maksumoto Abdul Rahim. Alhamdulillah. Kemudian tu kita ada lagi tuan-tuan dan puan Aminah No, alhamdulillah Datuk, dan dua panel terima kasih. Semoga menjadi iktibar dan mendidik anak-anak.
Wong Jowo. Terima kasih Datuk di atas perkongsian. Semoga dan ibadah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya. Masya Allah, tuan-tuan, yang tak perlulah saya baca terlalu banyak ni, tuan-tuan dan puan. Apapun kita ucapkan terima kasih. Kita diambang merdeka, tuan-tuan dan puan. Lusa 31 hari bulan tuan-tuan cuti tau. Besok kerja sekejap, 1 hari. Lepas tu hari Selasa kita cuti, hari Rabu balik bekerja. Tapi tuan-tuan, cuti apa pun kita merayakan kemerdekaan ni, tuan-tuan. Bagi saya lah, bukan hanya merayakan namanya mereka. Itu tuan-tuan dan puan, itu satu dunia raya macam itu. Tapi kita nak rayakan kemenangan. Nama kita tercatat manusia Al-Muflihun. Manusia dalam kumpulan Al-Muflihun. Manusia dalam kumpulan Al-Faizun. Ini yang kita nak. Itu kejayaan hakiki kepada kita, tuan-tuan. Itu merdeka hakiki kepada kita. Merdeka daripada laknat Allah. Merdeka daripada maksiat-maksiat. Merdeka daripada tak ada bulu roma kita disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua. Jangan lupa tuan-tuan, TikTok pagi ni. Tuan-tuan pergi kepada TikTok. Minta anak-anak tuan-tuan buka akaun. Namanya TikTok, tuan-tuan dan puan, buka akaun, pergi kepada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ni pukul 9 sekejap lagi, saya bersiaran balik, tuan-tuan. Bersiaran balik pagi ni, insyaAllah kita cerita tentang Mahkota Cinta. 10.30, tuan-tuan dan puan, kita uploadkan video, iaitu Amalan Kenit Pahala Melangit. Kemudian pukul 5.30 pada petang ni, jangan lupa 5.30 live dengan saya, tuan-tuan. Live, kita cerita tentang ketagihan gadget. Macam mana kita nak keluar daripada masalah ketagihan gadget. Kemudian malam ni 10.30, tuan-tuan, video. Malam ni 1 minit setengah video. Beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasinya. Tuan-tuan, pergilah. Tuan-tuan, cubalah. Tuan-tuan, tolong follow, like, komen, copy link. Follow, like, komen, copy link. Biar lebih ramai lagi insan-insan di permukaan bumi ini dapat menikmati tuan-tuan sajian-sajian yang dikemukakan oleh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan juga siapa juga yang memberikan ilmu kepada tuan-tuan dan puan pada pagi, pada malam, pada petang dan pada malam. Setiap malam pada kami adalah malam yang berbahagia. Setiap malam ialah malam yang sejahtera. Setiap malam ialah malam ilmu. Setiap malam ialah malam amal. Setiap malam ialah malam kita dianugerahkan, tuan-tuan. Apa dia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar kepada kita? Kita menjadikan calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kepada semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.